A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey. Okey, kita jumpa pagi ni untuk kelas seterusnya. Hari ni saya nak masuk lagi satu. Sikit aja nak sentuh tentang matrix, iaitu kita masuk topik topik apa tadi? Transpose of matrix. Dalam modul awak, tolong buka muka surat. Modul, muka surat berapa ya? 136. Apa? 136. 136. Okey, kita buka 136. Kita masuk transpose of matrix. Okey, dah. Okey. Masa pengenalan tentang matrix itu, kita dah terangkan dalam sikit tentang apa ni sifat-sifat matrix, karakteristik of matrix, dan salah satunya yang dinyatakan dalam nombor yang ke berapa itu? Dalam nombor yang ke-5 dalam karakteristik of an order of matrix adalah transpose matrix. Di mana transpose matrix ni adalah kita interchangekan row and column. Okay, row and column maknanya yang mana jadi row dia akan jadi column, yang mana column dia akan jadi row. So kalau awak tengok muka surat 132 tu, transpose matrix, the transpose matrix of A dinotekan, maknanya kita label sebagai A kuasa T kat situ. Menunjukkan perbezaan matrik asal dengan matrik yang telah ditranspose. Okey, asal dengan telah ditranspose. Maknanya yang telah melalui pertukaran antara row and juga column. Okey, contoh kat situ dia bagi ialah example dia A tu kan. Matrik yang ada 2x2 kat situ. Row pertama ialah 51 dan row kedua adalah 83. Apabila telah melalui transpose, maka 51 tadi tu yang asal daripada row 1 akan menjadi kolom 1 iaitu 51. 5 macam tak berubah kat situ. Okey, 5 tak berubah. Manakala row yang kedua iaitu 83 telah ditranspose menjadi kolom yang kedua iaitu 83 kat situ. Okey, itu adalah dia punya basic, dia punya ni lah. Apa ni basic tentang transpose matrix. Okey, tak semestinya matrik yang square saja yang boleh transpose. Ada juga macam 2x3 atau 3x2 boleh kita transposekan dia. Nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimana matrix 2x3 atau 3x2 ditranspose-kan. Kita tukarkan nilai-nilai daripada row pertama akan jadi kolom pertama dan row kedua jadi kolom yang kedua. Okey. Dan kembali kepada muka surat 136, 4.1.4 iaitu transpose of matrix. Okey. Tunjukkan nota dia. Okay, so nak explain. The transpose of A iaitu M kali N. M ialah apa? Kita mula-mula sekali kita buat row dahulu row kali dengan kolom. So huruf pertama ataupun I kat sini ialah row, J iaitu kolom. Okay. Matrix A is obtained by interchanging, maknanya kita buat penukaran antara rows and column of A. Maknanya dalam matrix A tadi ada row dengan kolom. Apa isi row pertama dengan row kita jadikan di kolom, apa yang kolom jadikan row. Consequently, the transpose of matrix A is size n times m and denoted by A power of T. Mana kat sini matrix A tadi yang telah melalui proses transpose tadi kita labelkan sebagai A kuasa T kat situ. Okay. A kuasa T A kuasa T. Okey, contohnya dekat example 4.7. 4.7 kat sini. Pertama sekali bila jumpa matrik, awak terus nama dari sini ialah apa? 3 row, 3 kolom. So ini adalah matrix 3 kali dengan 3. So dia cakap matrik carikan transpose of matrix dia berapa. Solution dia, kita tengok orang ni adalah kolom pertama, kolom kedua, ini adalah kolom yang ketiga
ni row pertama, row yang kedua, ni row yang ketiga. So, idea of transpose of matrix ni ialah interchanging the row and columns. Itu idea dia. Interchanging the rows and columns of A. So, bila dalam tu ni, maknanya awak tukarkan apa yang row pertama ni menjadi kolom pertama. So, row pertama ialah row pertama 1, 2, negatif 3. So, dia akan jadi 1, 2, negatif 3. Okay. Kemudian kita dah settle lah yang row pertama. So, kita ambil row yang kedua iaitu 5, negatif 6 dan 7. Okay. Row yang kedua pula. Okay. Ni row pertama. Saya highlightkan. Okay. Row yang kedua kita highlightkan letak pada kolom yang kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian kolom ketiga pula mengambil nilai daripada row yang ketiga. Itu berapa? Negatif 1, 1 dengan 1. Okey. Adam. Okey, boleh So dapatlah seperti mana yang ni lah. 1, 2, negatif 3, 5, negatif 6, 7, negatif 1, 1, 1. So, boleh faham kat ni? Okey, saya nak tanya sekali lagi. Siapa yang faham angkat tangan? Yang faham angkat tangan? Semua tak angkat. Okey. Yang faham angkat tangan. Saya nak tengok respon. Yang faham angkat tangan. Ada lagi. Yang tak angkat. Okey, semua faham angkat tangan. Ada yang tak faham tak? Okey, semua turun tangan. Semua turun tangan. Yang tak faham angkat tangan. Yang tak faham angkat tangan. Ada tak yang tak faham angkat tangan? Ada ni, tak faham ni. Mana orang ni? Oh, semua faham. Okey, alhamdulillah. Ada 23 orang, ada lagi 5 tak ada lagi ni. Kembali pada ni. Okey, sekarang ni macam ni lah. Adanya kita tukarkan row 1 jadi kolom 1, row kedua jadi kolom kedua, row ketiga jadi 3. So inilah solution untuk mencari transpose of matrix A. Okey. Example 4.8. Okey. Diberi W yang ni, okey, so cakap apa? Terus tulis dia punya sifat dia iaitu sini adalah 3 kali dengan 3. Yang ni berapa? 3 kali 3. Yang ni berapa? Row 1, kolom 3 ini 1 kali 3. Yang ni row ada 3 kali dengan 1 kolom. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk apa bila awak bandingkan kalau nak buat proses pendaraban, so awak dah tahu dah mana yang boleh kali, mana yang tak boleh. Contohnya kat sini, simple yang ni Y dengan Z. Kalau yang ni tak kisahlah. So apa sini dah 3 kali 3, 3, memang confirm dia boleh darab. Kalau macam ni, yang mana boleh darab? Kalau katakan Y dengan Z, boleh tak darab? Y dengan Z. Y dulu, Z kemudian, boleh. So apa sini 3, sini 3. So bila 3 dengan 3, maknanya dia punya kolom matrik pertama sama dengan row matrik kedua. So bila sama, dia boleh didarabkan. Dan hasil ni adalah yang hujung sini iaitu 1 kali 1. Hasil ni adalah 1 kali 1. Tapi, okey, yang ni boleh. So tapi kalau Z, Y pula, Z di depan, Y di belakang, tak boleh lah. Okey. Boleh tak boleh? Z, Y. Z, Y tak boleh lah. Sebab apa? Kat sini adalah 3 kali 1 dengan berapa ni? 1 kali 3. Boleh kan? 1 kali 1. Boleh. Hasil 3 kali 3. Boleh ya. Tengok mana yang kata boleh tak boleh. Okey, ini boleh. Okey. Soalan dia. Tak boleh kalau ada. Okey. Okay. Find the following matrix. W transpose kali dengan X. W transpose kali dengan X. So yang pertama sekali awak kena cari apakah nilai W transpose dia.
So W diberi ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So nak cari W transpose ialah kita tukarkan daripada row pertama jadi kolom yang pertama, row kedua jadi kolom yang kedua, row yang ketiga jadi kolom 3. So dia jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. 9. Betul Kemudian dikalikan dengan X. Boleh tak kali dengan X? Boleh lah. X ni dipanggil metrik apa? Kalau siapa yang pasal, dia jadi metrik apa ni? Boleh tak on mic? Metrik apa ni? Yang satu dalam diagonal, manakala non-diagonal ada metrik apa? Tak dengar sekali lagi. Metrik apa? Identity matrix. Identity matrix, di mana hanya nombor satu disusun pada diagonal, bahagian diagonal penjuru ke penjuru, manakala yang lain bernilai kosong. So yang ni kalau macam ni boleh darab tak? Boleh darab tak? Boleh So pada sini adalah 3 row kali dengan 3 kolom, yang ni pun 3 row kali dengan 3 kolom. 3 row dan 3 kolom, kita tengok yang bahagian tengah ni, maknanya kolom bahagian matrik pertama adalah sama dengan matrik yang kedua. So bila dia sama, so dia boleh didarabkan. Dan hasil dia adalah yang ni, 3 dengan 3. So ini matrik 3 kali 3 hasil dia lah. Okay. Dan ini ditunjukkan dalam solution. Kita tengok solution. Okay. Awak dah dapat transpose tadi. 1, 2, 3. Okay. Yang ni yang asal. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ini transpose. Ini yang asal. Kemudian kita transposekan dia yang seperti dapat ini kan. Ini yang asal. W bila ditransposekan dapatlah jadi macam ni. 147, 258 ni. Maknanya tukar. So yang tak bertukar ialah pada angka 1 dan 9. 1 dan 9 ni dia kekal macam tu. Okey. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak tunjukkan awak tentang transpose ni lah. Okey, tengok macam mana secara grafiknya, secara animasinya macam mana transpose ni berlaku. Okey, tengok sini. Yang transpose ni diperkenalkan pada tahun 1958 oleh British Mathematician Arthur Curley. Dia yang ni. Okey, cuba tengok grafik yang kat sebelah ni. Okey, kita tekan A kat situ tadi. Okey, semula ya. Okey, A. Tengok grafik tepi ya. Okey, bila ni nampak dia pusing. Itu contoh matrix. Ni contoh matrix apa je? Ini draw. So ini adalah contoh matrix. Asalnya ialah, mana yang asal ya? Okey, asalnya ialah 3 kali 2. Okey. Ini asal 3 kali 2. Bila ditransposkan dia akan jadi 2 kali 3. Nampak macam dia transposkan dia. Maknanya macam dia reflect, dia pusing benda tu. Macam tu lah. Okey. Boleh secara animasinya tengok macam ni. Okey, kita tengok. Okey, so yang tadi lah. Yang tadi tu berapa? 1, 2, 3. Tekan A. Saya ambil contoh tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu je. 1, 2. Oh, 2 macam tu. Okey, tak apalah, sama je dah dengan ni. Sama je. Bila kita transposekan dia, maknanya dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Macam ni. Maknanya pada row yang pertama tadi, pada row yang pertama, row yang kedua ni dia akan jadi kolom pertama. Row pertama akan jadi kolom pertama. R1 kepada C1, R2 kepada C2. Row pertama akan jadi kolom pertama, row kedua jadi kolom yang kedua. Itu dia punya basic idea je lah. Okey. Okey, saya padam ini. Berkaitan dengan soalan. So, kita dah kira okey. Kemudian ini adalah hasil daripada tadi tu lah. Ini daripada W transpose tadi. Yang telah ditranspose, so dia akan jadi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kita baca macam ni. Okay, 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selepas transpose, kita baca dia jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baca macam ni. Okey, maknanya kita baca daripada macam ni terus kepada jadi macam ni. Okey. Itu kata transpose lah. Maknanya daripada Z kepada M lah. Okey. Z kepada M. Baca macam tu. Okey. Kalau nak ingat lah. Maknanya daripada M kepada Z, Z kepada M lah. Okey. Kalau nak tak apa ingat. Calculator boleh buat di sini. Sekejap saya tengok. Okey. Bila dah dapat macam ni, kita cakap amalan ni dah 3 kali 3. Kita buat amalkan benda ni selalu supaya awak tak lupa. Dan 3 dengan 3 ni adalah sama, so dia boleh dikalikan. Okey, kemudian kita susun ikut kotak macam ni. Ini kita buat by row. Yang ni by column. Okey, dengan ni. Hasil dia adalah berapa tadi? Hasil dia adalah 3 kali 3 ni. 3 dengan 3 ni. So bila ini hasil dia. Maknanya dia akan menghasilkan matrik 3 kali 3 iaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Hasil dia. Okey, yang tengah ni menentukan sama ada dia boleh didarabkan atau tidak. Manakala nombor yang awal dengan yang ujung tadi menentukan berapakah hasil matrik yang setelah didarabkan tadi. Berapakah hasil dia. Okey. Buat macam ni dan kita buat. Kita baca lah. Okey. 147 kita ambil pada nilai dia. Row pertama. Row pertama 147. Row kedua 258. Kepada apa tak nampak ni. Row pertama 147. Row kedua 258. Row yang ketiga ialah 369. 147, 259. Kolom pertama 123. Kan yang sepas ni kali dia. Kita nak kalikan dengan dia kan, okey. Ni kolom pertama, kolom kedua, kolom yang ketiga. So yang matriks pertama kita ambil row sahaja. Matriks kedua kita susun by column. Matriks pertama, ingat matriks pertama, first matrix, row, second matrix, matrix, column. Okey. Ingat susunan untuk darab row first matrix pada bahagian row, second matrix bahagian column. Okey, boleh saya tak nak ni. So ingat benda ni lah lagi Kang, nak letak mana. Okey, hasil dia 3 ke 3. Hasil dia mesti dapat 9 unsur ni. Kalau awak dapat 3 kali 1 ataupun 2 kali 3, something wrong dengan punya calculation ataupun susunan matrik tadi. So, hati-hati penyusun. Kita pastikan okey ni hasil dia 3 kali 2. Kalau macam contoh 2 kali 3 dengan 3 kali 1 dia. Okey, yang ni boleh didarabkan. Hasil dia adalah 2 kali 1. Maknanya 2 kali 1 adalah 2 row, 1 kolom. Okey. 2 row, 1 kolom. Ni 2 row 1 kolom lah. Ni 2 kali 1. Hasil tadi katakan 2 kali 3 dengan 3 kali 1. So hasil dia adalah 2 kali 1. 2 row 3 kali 1 kolom. Okey. Okey. Padam supaya tidak mengelirukan awak. Okey. Kita kira 147. 1. Kita ambil contoh 1. Okey, 1 kalikan dengan 1. Dapat 1.
Okey. 4 kali kosong dapat kosong. 7 kali kosong dapat kosong. So dapatlah berapa? 1 campur kosong dengan kosong dapat 1. Okey. Itu row pertama. Kemudian kolom kedua Pak, yang ni pula. 1 kalikan dengan kosong. So dapatlah nilai kosong. Okey. Kemudian 4 kali dengan 1 dapat 4. Kemudian 7 kali dengan kosong dapat kosong. So 4 campur kosong dapat 4 lah. Okey, sama juga seterusnya kat sini. Kali dengan kosong dapat kosong. 4 kalikan dengan kosong dapat kosong. 7 kali dengan 1 dapat 7. So dapat 7. Okey. Seterusnya row yang kedua. 2 kali 1 dapat kosong. 2 kali 1 dapat 2. 5 kali kosong dapat kosong. 8 kali kosong dapat kosong. So dapat 2. Dan berterusnya pada kolom yang kedua, kolom yang ketiga, row yang ketiga kali kolom pertama, row yang ketiga kali kolom yang kedua, row yang ketiga kali kolom yang ketiga. So kesimpulannya berdapat R1 kali dengan C1 pada kolom pertama, R1C2, R1C3, kemudian pendek ni. Kemudian apa lagi? R2C1, R2C2, R2C3, R3C1, R3C2, R3C3. So, ini dia punya hasil lah. Okay. Row dan kolom. Okay. So, kita dapat balik W transpose bila didarabkan dengan matrix identity, kita akan dapat original W balik. Okay, kalau kita tengok W tu balik, dapat tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, original W. Okay. 147. So kan, apa ni dia dapat W transpose balik, kan? Sebab original dia ialah 1, 2, 3. So bila dapat ni, didarabkan dengan matrix identity, dia akan dapat nilai dia semula. Okay, dia dapat nilai dia semula. Okay, seterusnya ialah Y kali Z. Y kali Z ini adalah Y. Ini adalah Z. Pertama sekali ialah kita punya formula ialah kita tulis dulu dia punya sifat dia. Ini adalah 1 row kali dengan 3 kolom. Yang ni adalah 3 kolom kali dengan 1 row. 3 kolom kali 1 row. Dan kita dapati bahawa kolom yang pertama, matrix pertama adalah sama dengan row matrix kedua. So ini adalah sama. So yang ni boleh dilaksanakan. Manakala hasil dia adalah 1 kali dengan 1. So matrix hasil dia adalah 1 kali dengan 1. Unsur dia macam ni saja, A sahaja. Kalau dapat 2 kali 1 atau 3 kali 1, something wrong lah. So kena check balik. So macam mana sebenarnya? Ini adalah row pertama, ni adalah kolom pertama. So darab saja sama dengan yang tadi kat sini. Contoh kat sini kan. Row pertama dengan kolom pertama, so dapat macam ni. So kat sekali 3 lah. 6 kali 7 dapat 42. Kemudian 0 kali 0 dapat 0. Kemudian 6 kali 1 dapat 6. So 42 campur 6, 48. Hasil dia mesti dapat 1 kali 1. Hasil dia mesti 1 kali 1. Okey. Seterusnya, negatif 3 kali X. So, apa kena buat? Kita kena kalikan dahulu apa yang ada pendarab di situ. So, kena buat yang ni dahululah. Negatif 3 kali X. So, negatif 3 macam biasa. X ialah kat sini. Okay. X tadi ialah matrix identity. 100, 010 dengan 001. Okay. Yang ni kita bagi dulu. So, kita darabkan yang ni dahulu.
Okay, pasal ni ada darab kan. So, negatif 3 kali 1, negatif 3. Okay, semua dapatnya lah. Okay, di darab macam biasa. Kalau yang ni darab macam biasa. Darab macam biasa, negatif 3, negatif 3, apa, kosong, kosong macam biasa. Maknanya setiap negatif 3 ni dikalikan dengan semua unsur di dalam matriks 3 kali 3 berikut. Dikalikan dengan semua unsur. Okay, kemudian apa seterusnya ialah sifat dia. Kita kena sifat dia. Okay, sifat dia kat sini adalah 3 kali 3. Yang ni pula ada 1 row kali dengan 3 kolom. Dan kita dapati bahawa nilai kolom matrik pertama dan row matrik kedua adalah tidak sama. Bila tidak sama, kita tak boleh buat operasi. Okey. Dan benda ni terbatal lah, maknanya tak boleh dilaksanakan. Walaupun hasil dia adalah 3 kali 3 sini, tapi tak boleh dilaksanakan. Okey, yang ni tak kisah, tak tentu, tak kisah. Tapi kita tengoklah syarat yang pertama. Okey, boleh buat ke tidak dia punya pendarapan ni. Okey, baca bawah ni. Okey, this matrix cannot be multiplied. Okay, this matrix cannot be multiplied because the number of column and matrix didn't same the number of row. Okay, pada yang tadi pada kolom ni tidak sama dengan row pada matrix Y. So dia tidak ada solution. Didn't same, okay? Solution. Okay, seterusnya yang keempat. Z kali W. Z kat sini 701 ni, okay, tulis sifat dia 3 row kali dengan 1 kolom. Ini adalah 3 kali 3. So kita dapati kes yang sama juga, iaitu kolom pada matriks pertama tidak sama dengan row pada matriks kedua. Okay, so yang ni no solution. Okay, seterusnya. Okay, ZT. Transposkan Z. Okay, tengok Z balik. Z asal tadi ialah 701. Rancangan ASN. So, 701. Transposkan dia. Dia jadi kolom pertama. So, kita jadikan dia. Transpose, kita jadi dia berapa? Tukar pada row. Kolom jadi row. So, jadi 701. Okay. Asal kat sini. Okay, asal kat sini 701 ni adalah berapa tadi ni? Ini matrik ialah 3 row kali dengan 1 kolom. Yang ni 3 kali 3. Ikut asal tidak boleh didarabkan. Tetapi setelah matrik Z ditransposkan dia akan jadi 1 row kali dengan 3 kolom. Ini 3 kali dengan 3. So kat sini boleh didarabkan. Sebab apa? Bilangan kolom pada matriks pertama sama dengan bilangan row pada matriks yang kedua. Apa hasil dia? Hasil dia adalah 1 kali dengan 3. 1 dengan 3 bentuk macam ni awak tulis siap-siap. Okey, 1 row 3 kolom. Okey, yang ni tolong amalkan supaya benda ni tak 1 row 3 kolom, maknanya sini A, B, C. Dia kena ada 3 macam ni. Kalau awak tak buat macam ni, nanti awak tak tahu nak 3 kali 1 ke 1 kali 3. Okey. 3 kali 1 ke 1 kali 3. Okey, buat. Okey. So, dia sekurang-kurangnya kena ada 3 unsur ni lah. Kena ada. Kena ada A, kena ada B, kena ada C. Ada 3. So, susunan tadi macam mana? Ini row kali dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom yang ketiga. So dia ada 3 unsur sini. 14, 22, 30. So dapatlah ABC ni. Lepas sini kita boleh agak dah. Yang first tadi kita dah buat. Dekat sini awak dah boleh agak apakah hasil dia. Okay, berdasarkan benda ni, berapakah hasil dia. Kalau kat sini awak dah jam, awak tak tahu nak susun macam mana nanti. Yang ni nak campur ke, yang nak campur yang kedua ke, nak campur ketiga. Jadi satu masalah pula kat sini. Okay. Jadi make sure benda ni awak clear dulu. Yang tengah-tengah ni untuk apa? Yang hujung ni untuk apa? Hujung ni adalah untuk hasil dia. Berapakah hasil darab tu dia jadi matrik macam mana?
Okay. So yang pengiraan ni saya tak nak ajar dah. Benda yang sama lah. 7 kali 1, 0 kali 4, 1 kali 7. So dapat berapa? 14. Yang ni pun sama. 7 kali 2, 0 kali 5, 8 kali 1, 7 kali 3, 0 kali 6, 1 kali 9. So 14. Jangan pergi campur pula. 14 campur 22 campur 30. Okay. Dia jadi hasil dia adalah 1 kali 3. Okay. Okay, habis exercise 4.1. Okay, ini exercise yang pertama untuk matrix. Okay, yang ni saya nak awak buatlah sendiri benda ni. Jadi saya tunjuk sikit. Saya dengan ajarlah A campur B, boleh kot A campur B ialah 3079 campur dengan 3, negatif 3, 4, negatif 5. So dapat apa? 3 campur 3 dapat 6. 7 campur 4 dapat 11. 0 campur negatif 3, negatif 3. 9 campur negatif 5 adalah 4. 9 campur ialah 9 tolak 5 dapat 4 lah. So dapat depan dia. A tolak C. Okay, gunakan A tolak dengan C. 3 tolak 4 dapat negatif 1. 7 tolak 5 dapat 2. 0 tolak 2 dapat negatif 2. 9 tolak 1. 9 campur 1 dapat 10. Okey, kalau yang ni kita laksanakan apa yang dalam kurungan dahulu. P tolak A, 3 tolak 3 dapat 0. Kemudian 4 tolak 7 negatif 3. Negatif 3 tolak 0. Negatif 3, negatif 5 tolak 9. Negatif 14. Kemudian campur dengan D. Okey, so dapat kira balik lah. So yang ni tak ada masalah lah, soalan 1. Soalan kedua. Okey, ni darab. Okay, A darab B boleh tak? Boleh kan? Sebab apa sini adalah matrik 2 kali 2. Sini pun 2 kali 2. Hasil dia 2 kolom sama. Dia punya row dengan kolom sama. So hasil dia adalah 2 kali 2 iaitu A, B, C, D. Okay. Cuba buat sendirilah ni. Okay. Yang ni pun sama. B kali A pun sama. Pasal matrik dia punya karakteristik matrik sama. 2 kali 2. Okay. Cuba buat. Kadang-kadang awak tengok A kali B hasil dia macam ni. B kali A jadi macam ni. So tak sama jangan katakan A dengan B. A, B tak sama. Kesimpulan untuk pendarapan ni. A kali B tidak sama dengan B kali A. Awak tengok sini buktilah. A kali B dapat je ni. B kali A dapat macam ni. So tak sama. Okay. Soalan nombor 3. If P 301, 587, 342. Okey, pertama sekali tulis sifat dia. Pertama sekali matrik ni adalah tulis sifat dia berapa. Yang ni 3 kali 3. Yang ni 2 row kali dengan 3 kolom. Ini ada 3 row kali dengan 2 kolom. Tulis ni dulu. Biasakan bila jawab soalan matrik, saya ulang banyak kali. Tulis dulu sebab apa? Awak tak keliru. Okey, kemudian P kali Q. P kali dengan Q, sini boleh kot So, ini kali 3 kali dengan 3. So, satu lagi 3 kali dengan 3. Okey, matrik ni boleh didarabkan. So, sebab dia punya adalah sama dan hasil dia adalah 3 kali dengan 3. So, betul kan? 3 kali 3. Kemudian P kuasa 2 pula. Mana P kuasa 2 ni ialah kita kuasakan 2 semua ni. P. P kuasa 2 ni apa? Bukan kuasa 2 yang P kuasa 2 tu. P darab dengan P. P darab dengan P. P darab dengan P. P darab P maksudnya P ni berapa? Kemudian didarabkan dengan unsur yang sama. 353. Sekejap saya padam. Okey, asal katakan macam ni 301 587 dengan 342 kalikan dengan yang sama 301 ni darab 587 342. Okey, row pertama kalikan dengan yang ni. Contohnya 3 kali 3 9
9 campur dengan 3 dapat 12. So dapat 12 lah. Okey, row yang kedua tadi 353 kali dengan 587. 353 kali dengan 587. So dapatlah jumlah dia. So check balik ya. Okey, ni kali 3. QR. Q kali dengan R. Okey, tengok sini cukup Q dengan R. 3 dengan 2 tak sama, so tak boleh. Ni tak sama. So tak sama, so no solution. Okey. QI. Q kali dengan I. Apa maksud I ni? Okey. Silakan. Siapa nak jawab? QI. I yang benda. I ni benda. Kat sini cuma P, Q, R, S. I ni benda. Cepat. Kalau awak tengok jawapan dia. Kita tengok. Apa benda? Ada siapa nak jawab? Hello? Identity, sir. Betul. Identity matrix. Betul. Sebab apa? Bila satu matrik dikalikan dengan identity, dia akan dapat nilai dibalik kan? Nampak? Okay. 135, 707, 531. 135, 707, 531. So, QI sini adalah bermaksud dikalikan dengan matrik identity, iaitu berapa tadi? Bahagian diagonal dia adalah nombor 1. So, akan dapat balik sama asal dia seperti Q balik. Okay. Kemudian RS. RS ialah R kali dengan S. Okay, kita tengok sini R kali S bolehlah sebab apa sini 3 dengan 3 adalah sama. Okay, kalau sama maknanya kita boleh darabkan. Okay, dah darab dan hasil dia adalah 2 kali 2. Okay, tengok 2 kali 2 betul tak? Betul lah ni. Hasil dia adalah 2 kali 2. Okay, bagaimana dengan SQ? S dengan Q. SQ tak boleh lah sebab apa kat sini SQ adalah 3 kali 2, Q adalah 3 kali 3. So didapati bahawa unsur kolom pertama tidak sama dengan row yang pertama. Tapi kalau QS 3 kali 3 dengan 3 kali 2 boleh. Kalau QS boleh. Okay, QS boleh sebab dia punya ni adalah sama dan hasil dia adalah 3 kali 2. 3 kali 2 bermaksud 3 row kali 2 kolom. A, B, C, D, E, F. Hasil dia macam ni. Untuk kalau QS tak ada soalan kan? Tapi kat SQ tak ada ni lah. Okay. Okay, seterusnya. Okay, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Macam mana? Okay, sebelum masuk soalan nombor 4, saya nak katakan, okay, transpose kan. Kita tengok ini. Drop. Apa? 10. Okay. Okay, tengok. Sekejap Sebentar. Okay. Okay, saya bukan mana. Okay. Tengok sini. Dalam properties untuk transpose ni, ini nota yang tak ada dalam buku. Okay. That's A and B matrix. Okay. A transpose kali dengan transpose, dia akan jadi A balik. A transpose. Bila kalikan dengan kita A transpose, kita transpose sekali lagi, dia jadi A balik. Okay. Kemudian A campur B. Okay. A campur B transpose. Nanti kita boleh pecahkan pada A transpose campur B transpose. Katakan dua matrik lah. A1, B1. So apa saya nak refer pada soalan ni kan? Okay. Apa maksud dia? Okay, maksud dia macam ni. A campur B transpose adalah sama dengan A transpose campur B transpose. Okay. The transpose respects addition. Okay. Bagaimana dengan AB? AB transpose. Okay. Sama dengan B transpose A transpose. Kena buat macam ni.
So ini adalah sama dengan ini. Maknanya awak dapatkan nilai matriks B yang kedua ni, transposkan, didarabkan dengan matriks A yang telah ditransposkan. So BT, AT. Okay, boleh ni? Okay, besarkan lagi kalau tak nampak. Okay. Seterusnya apa ni? CTBT. CT, okay. Boleh ni? Nak faham lah soalan nombor 4, dia menunjuk pada sini lah. Okay, kembali pada soalan. Kalau macam A campur B transpose tadi macam mana? Dia akan jadi, mau tukar pen lain. Dia dapat macam mana tadi? Dia adalah B transpose A transpose. Okay, B transpose dan A transpose. A B transpose tadi jadi mana? A B T jadi? Saya terbalik ni. Sekejap. Balik. A campur B transpose. Okay, AT campur BT. So A transpose campur dengan B transpose. Kalau yang ni dapat B transpose A transpose. Okay, yang ni C transpose lah. Awak transposekan C, didarabkan dengan B transpose. Okay, sifat dia pertama apa ni? Yang ni adalah 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Yang ni adalah 2 kali dengan 3 kolom. Penting ni. Okay, kalau yang first A transpose campur B transpose, maknanya A ni tukarkan, transposekan dia dapat apa? So A transpose sama dengan 2, 3, 0, 4. Kalau B transpose pula dia jadi berapa? 6, 1, 1, 6. Sama sama. So apa ini panggil matrik apa ni? Kalau sama ni panggil apa? Kalau dia tukar pun sama, apa ni? Buat transpose sama. Jadi matrik apa ni? Ada tu, matrik apa ya? Matrik apa? Simetrik. Nombor 7. Muka surat 132. Awak semak balik muka surat 132. Nombor 7, simetrik. Bila kita buat transpose, dia dapat balik benda yang sama. So dipanggil symmetric matrix. Okay, pusingkan dia pun kita tak dapat sama. Okay, kalau yang ni pula ni huruf C kan, kita nyatakan ni C transpose dapat berapa? Kalau yang ni jadi 4, 1, 2, 1, 3, 0. Okay, ini kemudian tulis sifat balik. Siapa kita nak guna kali? Ini 2 kali 2, yang ni 3 kali dengan 2. Okay, untuk C transpose, berapa nilai dia C transpose ni? Kita buat 3 kali 2 dengan B transpose adalah 2 kali 2. So, kat sini boleh didarab sebab nilai sama. So, hasil dia adalah 3 kali 2. Betul tak 3 kali 2? Betul lah. Ni ada 3 row kali dengan 2. Okay, solution ni awak buat sendirilah. Saya tunjukkan jalan kerja dia. Okay. Ni macam mana? Ni tricky sikit. Find the value of X and Y for the following. So yang pertama sekali adalah awak campurkan dua ni. Okay, X 2X sama dengan 9. Y pula ialah berapa? Y campur Y sama dengan 8. Okay, so kat sini ada berapa Y ni? 2Y sama dengan 8. Y sama dengan berapa? 4. Kau yang ni 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Okay, cepat jawapan dia. Tapi yang ni kena darab lah. Ni awak buat sendirilah ya. So kalau dah darab tulis 3 kali 3. This one is 3 kali 3 equal sama. Dan hasil dia ialah 3 kali 3. So yang ni kena kira lah. Ini kira nanti. Buat sendirilah benda ni. Okay. Okay, habis bab yang ni. Calculate determinant. Ada yang ni ada determinant, minor, cofactor and adjoint. InsyaAllah tak ambil lama ni. Okay.
Sekejap saya nak ambil attendance dulu. Jangan ya. Attendance 27. So ada lagi 2 orang tak datang. 2 orang tak datang. Tak tahu siapa Okey. Macam mana? Faham ke tak faham ke? Siapa yang tak faham angkat tangan. Kalau tak faham boleh tengok balik video ni. Faham cik, faham. Alhamdulillah semua faham. Okey, saya ada kerja rumah pada awak. Yang pertama awak siapkan exercise yang tu bagi habis lah. Benda tu jawapan semua dah ada dah. Yang kedua saya akan bagi awak end of chapter yang kedua iaitu soalan bab complex number. Ini penting sebab apa? Complex number juga akan keluar dalam test 1B. Okey, test tu nanti harap bersedia lah. Benda tu saya dah habis ajar dah. Harap bersedia. Awak ulang kaji buat betul-betul. Sekejap lagi saya nak tunjukkan awak markah awak nanti. Secara kasar lah. Okay, kita tengok nanti. Apa lagi? Saya akan bagi EOC kedua nanti. Dan saya harap awak hantar. Saya bagi masa lah. Saya bagi masa sampai kelas next week. Kelas next week tu sebelum tu awak dah boleh hantar dah. Email macam biasa saya. Dan format dia sama juga. Letakkan nama kelas di hadapan di E1B. Okay, ingat jangan saya takut bercampur. Di E1B dan EOC kedua. Nanti saya tuliskan dia punya format. Sama macam hari punya. Okay, alamat email yang sama. Okay. Okay, saya nak share dengan awak apa ni sedikit markah awak. Okay. Macam mana dia sharing. Okay, nampak tak nampak? Memang tak nak bagi nampak sangat pun. Macam ni lah, ini yang saya dah marking adalah end of chapter. Ignore lah awak, pergi besarkan skrin tu. Ni markah quiz. Okay, ni markah test. Okay. Okay, markah test. Test ni, okay, saya, okay, test ni markah dia per 50. Okay, bukannya, dia maknanya dia dapat itu kali dengan 2 lah. Okay, dia dapat 50. Macam ni dapat 100 lah. Okay, 50 ni dapat 100. Contoh dia, siapa ni? Izaham tanya. Okay, yang ni kali 2, 88. Maknanya markah yang test satu test ada satu je dalam sistem. Test ada satu. So, saya kena bagi 2 markah. So nanti akan campur lagi 50 markah daripada complex number. So ketika situ dapat 50, campur 50 sini dapat 100 lah nanti. Dapat 100 baru dah dapat 15 markah per 60 kat sini. Okay, masuk 15 per markah per 60, belum lulus lagi. Sebab dia perlukan at least 40 markah untuk lulus matematik. Contoh macam ni lah kan, aku dapat 50 per 560. Okay. So kalau sekarang cuma saya tengok lah apa yang chapter ni sayang lah markah tak dapat markah penuh. Markah, ada yang markah yang fail, tak sedap lah. So tolong untuk end of chapter yang kedua ni, saya tengok ke bawah. End of chapter yang kedua ni dapat skor markah yang terbaik. Okay. Okay. Ini markah, saya tak pulangkan. Kertas semua dah ada, cuma tak pulangkan ke awak lagi. Nanti kalau okey nanti saya masukkan dalam Vikas apa ni. Saya screenshot ke macam mana, saya jadikan gambar, hantar dalam Vikas. Okey, ini setakat ni lah. Maknanya apa yang awak hantar, okay, ulang sekali lagi. Apa yang awak hantar, yang saya dah marking, ini. Okey, ada peluang lagi lah untuk dapat A, tak masalah. So, lepas ni, end of chapter kedua, tolong buat dan hantar sebelum kelas pada minggu depan. Itu kelas kita pukul 2, insyaAllah jangan awak lah. Awak hantar apa sistem email ni pun dia sama, dia akan detect masa. Kalau lambat hantar, akan ditolak markah. Okey, jadi saya tunjukkan ini. Nanti saya hantar soalan chapter yang kedua ke dalam WhatsApp group. So, tolong buat benda tu. Okey. Right. Macam mana? Okey ke?
Okay, tak ada apa lagi dah. Saya berhenti kat situ dulu. Minggu depan insyaAllah kita akan sambung pada topik determinant, minor, cofactor and adjoint. Okay, saya kalau tak ada apa-apa kita boleh stop di sini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam, sir. Okay, Thank you, sir. Saya, sir. Thank you, sir. Terima kasih banyak. Thank you, sir. Baik. Sir, sir, main, sir. Sir.